Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apek sambung Ini siri kelima dalam segmen AI dan anak kita. Ini bab 5 lah. Mengenai hype dan anti-pattern. Saya akan terangkan . Selalu dalam apa jua ledakan yang baru, dia akan melalui satu lekuk kita panggil S-curve. Mula-mula orang akan confuse, lepas itu dia akan mendadak naik, lepas tu dia boleh jatuh. Contohnya .com, waktu .com tahun 1999, 95 hingga tahun 2000, Apek terlibat beberapa syarikat .com di Malaysia dan juga antarabangsa. Yang akhirnya duit berbilion-bilion itu, orang nak balik duit itu kerana terlalu banyak masuk ke .com yang berjaya, Yahoo, Netscape, Hotmail, YouTube, tapi yang lain banyak tu, beribu tu lingkup, jatuh, banyak duit hilang dan orang dah tak percaya. Dia jadi winter, kita panggil musim sejuk. Dan ini bakal berlaku kepada AI kerana duit yang dibaling masuk itu bertriliun. Jadi untuk ibu bapa dan juga anak, untuk sedar bahawa semua berita yang kita dengar, kita kena tapis. Bukan semua tu enak, bukan semua indah. Khabar dari rupa. Sekarang dia tengah enak. Macam baru cinta. Oh, tengah seronok. Oh, tengah best. Tengah emosi. AI ini, AI itu. Kita perlu ada asas. Boleh berfikir, baru boleh tapis yang mana benar, mana tidak. Jadi, Apek akan pelan-pelan guna contoh-contoh, tapi kena faham bahawa ada hype, ada scammer, ada bahaya, ada risiko. Hanya ilmu berfikir boleh bantu kita, tak boleh menjamin lah. Okey, jadi hype AI ini kerana terlalu banyak wang, berbilion-bilion. Kalau Sam Altman tinggalkan OpenAI, Microsoft, kalau bukan Microsoft, syarikat gegasi lain, Mark Zuckerberg ke Elon Musk ke Jack Ma akan baling terus 100 juta kat kaki dia, standby 10 bilion. 100 bilion pun ada. Ya, sekarang mereka berlumba membuat data center di Malaysia berbilion-bilion. Ya. Nak buat di angkasa lepas untuk menangkap cahaya matahari supaya percuma elektrik. Dan percuma penyejukan kerana di belakang satelit itu akan terlalu sejuk. Tak perlu air. Lepas tu pancarkan token-token yang sudah siap daripada LLM itu. Dia punya GPT untuk kegunaan kita. Ya. Buat masa ini belum lagi break even. Kalau orang berniaga, break even bermakna duit yang dibaling masuk dengan duit yang keluar. Kita bayar cuma $20 seorang. Dan ada dalam 100 juta. Okey, katakan 200 juta pengguna GPT lah. Antaranya saya. 200 juta kali 10. Tak boleh pulangkan duit. Dia ambil berapa tahun. Dan pelabur-pelabur ni menarik dengan pelabur-pelabur lain. Ini skim piramid juga. Bila satu hari dia jatuh, dengan yang lain itu semua pun jatuh sekali. Orang tarik balik duit. Apakah ini menipu? Tidak. Hanya 1-2 saja yang benar-benar berniaga. Contohlah katakan kita berniaga jagung lah. Tengah sedap ni jagung. Semua orang tiba-tiba gila dan orang nak labur duit. Labur dengan franchise jagung. Orang labur dalam kad, dalam lori jagung, dalam bekas jagung, dalam resepi jagung. Terlalu banyak duit. Orang makan ni sekian banyak saja. Tapi kerana terlalu banyak duit, dia mencipta kehendak yang luar biasa. Pelabur, bukan pemakan. Yang guna ni sama sikit. Tapi duit tu main masuk, kita mula guna macam kedai baru mula buka, orang kata ada potensi ni. Tapi terlalu banyak duit labur pun masalah. Jadi bila orang tarik balik duit dia sikit, hanya yang cukup saja yang kekal. Tapi yang lain semua lingkup lah. Kamu beri buka 10 cawangan. Sebenarnya perlu hanya 2. 8 cawangan tu tutup, pekerja kena dihantar balik. Ya, barang kena dipulangkan atau dilelong. Itu bubble. Dia panggil bubble dalam bahasa Melayu, belon. Terlalu besar, meletup, dia akan jatuh. Lepas tu orang akan pelilah. Tengoklah dulu awak cakap apa ni, hebatlah AI semua. Saya tak cakap. Dengar balik. Jadi
perlu bersedia. Ya. Ada lagi satu istilah agak teknikal iaitu anti-pattern. Boleh Google apa tu anti-pattern, sendiri pergi belajar lah. Ya. Anti-pattern bermakna kadang-kadang kita ikut satu corak, tapi ada corak yang lawan arus. Saya bagi satu contoh anti-pattern. Beberapa contoh. Yang pertama ialah bila jumpa benda baru saja jatuh cinta. Jumpa muka baru saja jatuh cinta. Itu namanya anti-pattern, iaitu salah. Kita kena kaji dulu. Kita kena ta'aruf dulu orang tu. Ya? Tak boleh terus dia mentah-mentah dia cantik. Kerana persahabatan atau perhubungan bukan berdasarkan kulit. Dia berdasarkan kandungan, karakter, konten. Macam kita suka satu video ke, macam Joker bah. Joker contoh yang baik. Joker pertama tu, wow, banyak orang buat meme. Joker tu, wow, ada satu entah apa sakit jiwa punya. Mereka buat Joker kedua baru ni, lingkup. Dia dengan apa perempuan tu kan. Saya nak pergi tengok, orang dah cakap tak payah. Dah review semua teruk, flop. Itu namanya anti-pattern lah. Orang sangka kalau pertama tu laris, besok mesti laris. Tak semestinya. Kita kena kenal anti-pattern. Lagi satu anti-pattern ialah bila kita sangka kita 90% habis satu projek IT, tinggal 10%, katakan kosnya RM100,000. Dah sampai 90%, sepatutnya kita dah dapat RM90,000. Tinggal RM10,000 ini boleh habislah, tinggal 10%. Tidak. Ada satu anti-pattern yang kita namakan bukan 90-10 tapi 90-90. 90-90. Bakti 10% itu, perhati tak siapa yang terlibat dalam IT ya. Menelan belanja 90% yang sama. Itu sebab bila membajet untuk satu projek, kita 90 campur 90. Kenapa mahal berjuta ni? MySejahtera 170 juta. Apek boleh buat 2 juta saja. Jadi tambah lagi 2 juta. 4 juta cukup. Okey, itu sajalah. Boleh Google untuk istilah-istilah ni. Kesimpulannya, untuk mendidik anak-anak kita, kita juga kena caveat, disclaimer kepada anak bahawa faham tentang mainan hype. Bila orang baling banyak sangat duit, ada sesuatu yang tak kena. Dulu kripto, saham, forex sebagainya, cepat kaya. Kita kena tanya soalan, kenapa aku? Ya? Jadi dengan ilmu-ilmu, follow Apek akan buat teruskan siri ini yang ke-5. Perhati balik siri yang 1, 2, 3, 4 ada dalam YouTube. Boleh cari tajuk AI dan anak kita. Sekian, Assalamualaikum.